Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan 1 telah diberikan tugasan untuk membentangkan mengenai komponen etika dari sudut geofizikal di dalam kandungan bab 3 iaitu etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Okey. Maksudnya. Okey, ini merupakan ahli kumpulan 1. Yang pertama, Okey, yang pertama saya iaitu Muhammad Zarif Amir Bazaki Afandi, nombor metrik 23 DKM 19F1070. Okey, terima kasih. Yang kedua saya Muhammad Muhammad Nazmi bin Muhammad Zahar, nombor metrik 23 DKM 19F1077. dan yang terakhir saya Nur Akilah binti Muhammad 23 DKM 19F1090. Okey. Pembentukan masyarakat kepelbagaian di Malaysia boleh dilihat melalui 4 komponen etika dan peradaban. Okey, yang pertama persekitaran geofizikal, yang kedua masyarakat dan demografi, yang ketiga ekonomi dan pasaran, yang keempat falsafah dan pemikiran. Okey, untuk pembelajaran kami akan memfokuskan kepada komponen yang pertama iaitu persekitaran geofizikal. Okey, adakah anda tahu mengenai geofizikal ataupun geografi fizikal? Okey, lazimnya geofizikal atau geografi fizikal ini merupakan suatu etnik yang mempunyai pertalian sejarah, tradisi dan budaya dengan persekitaran kawasan geografi tertentu. Okay, sejarah telah membuktikan bahawa kedudukan geografi memainkan peranan sebagai pembentuk interaksi antara tamadun. Sebagai contoh, kedudukan geografi negeri Melaka memainkan peranan sebagai pembentuk interaksi antara tamadun, di mana kedudukan geografi negeri Melaka ini merupakan kedudukan yang sangat strategik dan juga merupakan satu pelabuhan yang sangat terkenal pada satu zaman dahulu. Okey, ni merupakan peta Selat Melaka. Di sini merupakan kedudukan Selat Melaka dan di sini pula merupakan Laut Cina Selatan. Okey, di sini kedudukan Selat Melaka juga dikenali sebagai Tanah Melayu ataupun Malaysia yang dikenal pada hari ini. Okey, ini adalah satu punca ataupun sebab kenapa saya mengatakan ianya merupakan kedudukan yang strategik kerana Tanah Melayu ini berada pada kedudukan di tengah-tengah antara Selat Melaka dan juga Laut Cina Selatan. Disebabkan itu ia merupakan satu pelabuhan yang sangat terkenal pada zaman dahulu. Okey, untuk gambaran yang kedua, gambaran ini merupakan ilustrasi gambaran pelabuhan di Melaka pada ketika itu. Suasana di dalam gambar ini kita boleh lihat ia sangat sibuk dan di sinilah aktiviti perdagangan rempah ratus, kain sutera dan juga teh telah berlaku, dan di sini juga interaksi antara tamadun telah berlaku di mana pedagang-pedagang asing yang datang di Tanah Melayu untuk berdagang telah mempelajari budaya kita dan kita juga telah mempelajari budaya mereka. Okey, seterusnya. Okey, faktor yang pertama, kenapa kedudukan geografi negeri Melaka ini memainkan peranan. Yang pertama, dia terletak di laluan perdagangan timur dan barat. Okey, kedudukan semenanjung Tanah Melayu di laluan perdagangan utama antara timur dan barat menjadi tumpuan pedagang-pedagang asing dan sekaligus berperanan sebagai penyambung pasaran perdagangan utama dunia pada waktu itu, iaitu di antara benua India dan juga benua China. Okey, kita boleh lihat peta ini dinamakan sebagai laluan sutera atau jalan sutera yang merupakan sebuah rangkaian laluan perdagangan di seluruh benua Asia yang menghubungkan rantau Asia Timur, Asia Selatan dan Asia Barat dengan rantau Mediterranean dan juga Afrika Utara. Okey, laluan sutera ini dia bukan sahaja
merupakan satu saluran perdagangan sejahtera. Bahkan dia juga berbagai-bagai barangan lain boleh berdagang di laluan sejahtera ini. Okey, laluan ini dia menjadi pemangkin kegiatan pertukaran kebudayaan dan teknologi yang menghubungkan para pedagang, saudagar, tentera, puak nomad dan juga penduduk bandar di negara China, India, Parsi dan Mediterranean selama 3,000 tahun. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Muhaimin. Okey, seterusnya faktor kedua ialah muara Sungai Melaka yang dalam. Muara sungai merupakan sebuah perkampungan nelayan dan tempat berjual beli serta pertukaran barang dagangan. Untuk pengetahuan semua, muara sungai bermaksud perairan yang semi tertutup yang berhubungan bebas dengan laut sehingga air laut dengan salinitas tinggi dapat bercampur dengan air tawar. Pada poin pertama juga telah tertulis bahawa muara merupakan sebuah perkampungan nelayan dan tempat berjual beli serta pertukaran barang dagangan. Barang dagangan ataupun pedagang yang datang ke Melaka ialah Eropah, China, India dan Arab. Barang dagangan yang dihantar oleh mereka ke Melaka dari Melaka ke mereka ialah emas dan biji timah, hasil hutan seperti damar dan rotan dan rempah dan ladi hitam. Manakala dari Eropah ke Melaka ataupun dari China, India dan Arab ke Melaka pula ialah tembikar, kapas dan kain sutera. Yang pula ialah membolehkan kapal-kapal berlabuh dengan mudah untuk menurunkan barang dagangan dan mendapatkan barang keperluan. Dengan adanya muara Sungai Melaka yang dalam ini, kapal-kapal pedagang dapat berlabuh dengan sistematik dan selesa untuk melakukan proses dagangan dan mendapatkan barang keperluan mereka. Seterusnya. Pelabuhan Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun. Pulau Sumatera dapat menghalang tiupan angin monsun barat daya, manakala banjaran Titiwangsa dapat menghalang tiupan angin monsun timur laut. Banjaran gunung dan bukit tergolong dalam kategori tanah tinggi. Di bawah ini disenaraikan maksud bentuk muka bumi tanah tinggi. Banjaran Titiwangsa digelar tulang belakang semenanjung Malaysia. Banjaran bermaksud rangkaian atau sambungan kawasan gunung. Dengan adanya kawasan tinggi seperti Banjaran Titiwangsa ini, angin monsun dapat dihalang untuk ke arah Melaka untuk melakukan proses perdagangan. Yang kedua ialah keadaan ini membolehkan kapal dagang datang dan berlabuh di pelabuhan Melaka dengan selamat. Dengan adanya Banjaran Titiwangsa dan Pulau Sumatera ini, pedagang dapat berlabuh atau menjalani perjalanan dari Eropah, China, Arab ataupun India ke Melaka dengan selamat dan teratur. Seterusnya. Okey, untuk poin seterusnya ialah yang keempat, tempat pertemuan angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya. So, apakah itu orang panggil monsun? So, monsun ni, perkataan monsun ni berasal daripada perkataan Arab iaitu muasin yang bermaksud musim. So, pedagang-pedagang kuno yang berulang-alik melalui lautan India dan lautan Arab menggunakan perkataan ini bagi menjelaskan sistem angin yang silih berganti yang bertiup dari arah timur laut semasa musim sejuk di hemisfera utara dan dari arah berlawanan iaitu angin barat daya semasa musim panas di hemisfera utara. So, cuaca di Malaysia ni dicirikan oleh dua rejim monsun, iaitu monsun barat daya yang bermula dari akhir bulan Mei ke September dan monsun timur laut dari bulan November ke Mac. So, monsun timur laut ni membawa hujan lebat terutamanya kepada negeri-negeri di pantai timur, semenanjung Malaysia dan barat Sarawak. So, manakala monsun barat daya secara relatifnya menunjukkan cuaca yang lebih kering. So, tempoh peralihan di antara dua monsun ini dikenali sebagai
musim peralihan monsun. So kalau tengok point kat sini, first ialah pedagang dari timur datang ketika angin monsun timur laut bermula bulan macam biasa November hingga ke Mac, manakala pedagang dari barat datang ketika angin monsun barat daya bermula Mei hingga ke September. So yang kedua, keadaan ini menjadikan pelabuhan Melaka sebagai pusat tumpuan pedagang dari timur dan barat. So apakah yang menyebabkan monsun ni? So monsun ni berlaku disebabkan oleh perbezaan suhu di antara daratan dan lautan hasil daripada pemanasan sinaran matahari. So yang poin yang keempat yang last sekali iaitu selain itu kedudukan Melaka di laluan perdagangan utama antara timur dan barat membolehkan mengawal laluan kapal dagang. So itu yang poin untuk yang keempat. So next untuk yang kelima. Slide seterusnya. Okey, yang kelima ialah bentuk muka bumi Melaka yang berbukit bukau. So yang point first ialah ini menjadikan panduan kepada kapal dagang untuk berlayar ke Melaka dan merupakan tempat yang strategik untuk mereka memerhati dan mengawasi keselamatan Selat Melaka kerana mempunyai benteng pertahanan. Itu dia punya function dia antara Melaka disebabkan yang berbukit bukau. So poin yang kedua ialah pokok bakau dan api-api yang terdapat di pesisir pantai pula, itu function dia dijadikan untuk sebagai benteng pertahanan dan pelindung semula jadi yang sukar ditembusi oleh pihak musuh. So itu yang saya punya. Kalau yang next, kita serahkan kepada Muhaimin untuk kesimpulan. Terima kasih. Kesimpulan bagi topik ni ialah geofizikal Tanah Melayu sebuah semenanjung yang dikelilingi Laut Cina Selatan dan Selat Melaka sebagai laluan tempat pertemuan dan pergaulan dua peradaban besar dunia iaitu China dan India melalui kegiatan perdagangan. Geofizikal Tanah Melayu macam disebutkan tadi ada 5, iaitu terletak di laluan perdagangan timur dan barat, muara Sungai Melaka yang dalam, pelabuhan Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun, tempat pertemuan angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya, dan yang terakhir bentuk muka bumi Melaka yang berbukit bukau. Yang kedua, sumber dan produk pertanian dari Arab Melayu menjadi asas dagangan dengan peradaban lain. Seperti yang disebutkan tadi, biji timah, emas, rotan dan lain-lain. Dan yang ketiga, peradaban Malaysia adalah penyulaman peradaban majmuk dunia melalui difusi budaya. Seterusnya. Okey, seterusnya soalan. So kami ada sertakan beberapa soalan untuk tajuk yang mengenai yang kami bentangkan ni. So soalan yang pertama ialah apakah 4 komponen etika dan peradaban dalam pembentukan masyarakat kepelbagaian di Malaysia? Itu yang soalan pertama. So yang soalan kedua berbunyi, di manakah kedudukan Melaka yang telah menjadi tumpuan sebagai tempat berdagang? So yang kedua. So yang soalan yang ketiga ialah mengapakah Melaka menjadi satu pelabuhan yang strategik satu ketika dahulu? Okey, soalan yang keempat, apakah fungsi wujudnya Banjaran Titiwangsa dan Pulau Sumatera? So soalan yang terakhir, iaitu soalan kelima, ialah apakah fungsi pokok-pokok bakau dan api-api yang terdapat di pesisir pantai Melaka? Itu ada 5 soalan daripada kami dan itu saja daripada kami. Next slide. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana menonton dan insya-Allah moga memberi manfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.